Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatulah binti Ayazi, nombor matrik 10 DAF 24S 1038. Hari ini saya akan membentangkan tentang amalan mesra alam. Amalan mesra alam ni merujuk kepada aktiviti dan tindakan yang dijalankan bagi menjaga kelestarian alam sekitar serta mengurangkan kesan negatif terhadap ekosistem. Terdapat beberapa contoh amalan mesra alam, iaitu yang pertama, kita semula. Kita semula ni kita mengasingkan sisa seperti plastik, kertas dan kaca untuk kita semula dapat mengurangkan jumlah sampah yang dibuang ke tapak perkusan. Yang kedua, penjimatan tenaga. Penjimatan tenaga ni menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan memastikan peralatan apabila tidak digunakan dan dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Yang ketiga, penggunaan tenaga boleh baharu. Penggunaan tenaga boleh baharu ni dia menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar dan angin dan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Yang keempat, dia dapat mengurangkan penggunaan plastik. Penggunaan produk plastik yang sekali guna dan menggantikannya dengan bahan yang lebih mesra alam seperti kertas, kaca atau bahan yang berkarat. Yang kelima, penggunaan kenderaan mesra alam seperti kenderaan hybrid, elektrik atau basikal serta mengamalkan perkongsian kenderaan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Yang keenam, menanam pokok. Menanam pokok ni dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen selain membantu mengekalkan biodiversity. Yang ketujuh, penggunaan produk organik. Penggunaan produk organik ni menggunakan produk yang dihasilkan secara organik dan tanpa bahan kimia, berbahaya dan dapat mengurangkan pencemaran tanah dan air. Yang ke-8, pengurangan penggunaan air. Penggunaan air ni dapat mengamalkan penjimatan air dengan cara seperti mandi dan dengan lebih singkat dan menggunakan peralatan air yang cekap untuk mengelakkan pembaziran. Amalan kita semula juga mempunyai pelbagai kesan yang positif dan negatif kepada alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Antara kesan yang positif ialah yang pertama, pengurangan sisa di tapak pelupusan. Kita semula ni dapat mengurangkan jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan dan memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan tersebut dan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, penjimatan sumber semula jadi. Proses kita semula ni membantu mengurangkan kebergantungan kepada sumber asli seperti kayu, minyak dan logam yang membantu memelihara sumber alam. Yang ketiga, penjimatan tenaga. Penjimatan tenaga ni menghasilkan bahan daripada sumber yang dikita semula menggunakan lebih sedikit tenaga berbanding menghasilkan bahan baharu. Sebagai contoh, kita semula aluminium menjimatkan hingga 95% tenaga berbanding memprosesnya dari bahan mentah. Seterusnya, pengurangan pencemaran alam sekitar. Kita semula juga membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara, air dan tanah yang biasanya dikaitkan dengan pembuatan bahan dari sumber asli. Yang kelima, pengurangan kos pengeluaran. Bahan kita semula ni dia akan jadi lebih murah untuk diperoleh dan diproses berbanding bahan mentah yang menjimatkan kos kepada industri. Yang keenam, penciptaan peluang pekerjaan. Industri kita semula ni dia menciptakan pekerjaan dalam aspek pengumpulan, pengasingan dan pemprosesan bahan kita semula dan dalam pembuatan produk baharu daripada bahan tersebut. Itu antara kesan-kesan yang positif. Seterusnya, kesan-kesan yang negatif ialah yang pertama, kos yang tinggi. Walaupun dapat menjimatkan tenaga, sesetengah bahan memerlukan teknologi yang mahal untuk dikita semula seperti plastik yang berbeza jenis. Proses logistik dan pemprosesan juga boleh melibatkan kos yang lebih tinggi. Seterusnya, pencemaran semasa pemprosesan bahan tersebut. Proses kita semula ni, terutamanya bagi bahan seperti plastik dan elektronik, boleh melepaskan bahan kimia berbahaya jika tidak dikendalikan dengan cara yang betul lah. Ini boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Ketiga, kualiti bahan kita semula lebih rendah. Bahan yang dikita semula ni tidak standing dengan bahan yang asli, menyebabkan produk akhir kurang berkualiti atau terhad penggunaannya. Yang keempat, kurangnya infrastruktur kita semula. Di banyak kawasan, terutamanya di negara membangun, infrastruktur kita semula masih belum mencukupi. Ini menyebabkan bahan-bahan
Ini menyebabkan banyak bahan yang boleh dikita semula akhirnya dibuang seperti sampah. Kesedaran masyarakat yang rendah. Ramai orang masih tidak memahami atau tidak peduli tentang amalan kita semula yang menyebabkan bahan yang sepatutnya dikita semula dibuang begitu saja. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengurusan sisa pepejal. Apakah itu sisa pepejal? Sisa pepejal merupakan bahan buangan yang paling mudah didapati dan paling banyak dihasilkan. Hal ini terjadi kerana pertambahan sumber atau punca terhasilnya sisa pepejal. Punca-punca menyebabkan bertambahnya sisa pepejal. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk. Yang kedua, sosial, ekonomi dan gaya hidup penduduk Malaysia. Yang ketiga, kutipan sampah atau sisa yang tidak tepat pada waktu. Yang keempat, pengurusan sisa pepejal yang tidak sistematik. Dan yang terakhir, sikap masyarakat yang tidak prihatin. Seterusnya, hierarki pengurusan sisa pepejal. Yang pertama, pengurangan, iaitu memilih bahan yang digunakan dengan bijak bagi mengurangkan lebihan sisa pepejal yang dihasilkan. Yang kedua, guna semula, iaitu bahan atau produk yang digunakan secara berulang-ulang. Yang ketiga, kita semula, proses penghasilan produk baharu daripada bahan kita semula. Yang keempat, rawatan penghantaran. Yang kelima, pelupusan, iaitu lebihan sisa pepejal akan dihantar ke tapak pelupusan sanitari. Seterusnya, contoh sisa pepejal terkawal. Yang pertama, sisa pepejal isi rumah seperti sisa makanan, kertas, plastik, kaca, bahan logam seperti tin, aluminium, kayu, karbon dan sebagainya. Yang kedua, sisa pepejal awam, iaitu sampah yang terdapat di jalan-jalan, sisa dari taman permainan, pantai dan kawasan rekreasi yang lain. Dan yang ketiga, sisa pepejal khas, iaitu tayar dipakai dan bahagian kenderaan yang dibuang. Kita perlu mengamalkan 3R, iaitu yang pertama, reduce, kedua, reuse dan yang ketiga, recycle. Seterusnya, contoh aktiviti 3R. Yang pertama, beli barangan mengikut keperluan. Yang kedua, minimumkan penggunaan kertas. Yang ketiga, guna beg guna semula semasa membeli belah. Dan yang terakhir, edarkan dokumen seperti laporan dalam bentuk mail elektronik. Seterusnya, kepentingan penggunaan semula barangan. Penggunaan semula barangan boleh mengurangkan ruang yang diperlukan untuk tapak pelupusan sampah dan memelihara sumber semula jadi. Yang terakhir, langkah-langkah mengatasi pertambahan sisa pepejal. Yang pertama, menyediakan lebih banyak tong kita semula. Yang kedua, mengurangkan pengeluaran plastik. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi moden dalam pelupusan sisa pepejal. Salam sejahtera kepada para pensyarah dan para penonton. Nama saya Jennifer Ann, anak perempuan David Marshall, dan hari ini saya berbesar hati untuk membentangkan tentang topik teknologi hijau. Pertama sekali, teknologi hijau merupakan pembangunan untuk memelihara atau memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Ia merangkumi sama ada produk, peralatan dan sistem. Selain itu, teknologi hijau juga adalah untuk pembangunan lestari yang bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan alam sekitar. Selanjutnya, antara matlamat teknologi hijau adalah untuk melindungi ekosistem semula jadi, untuk meningkatkan tahap kesihatan atau kehidupan serta alternatif perkembangan ekonomi.
Seterusnya, kita akan fokus kepada kriteria produk teknologi hijau. Antaranya ialah reka bentuk yang efisien, bahan yang digunakan mestilah bahan yang boleh diperbaharui, produk wajarlah mudah dan selamat digunakan, kadar gas rumah hijau haruslah rendah atau sifar, akhir sekali wajib melibatkan tenaga dan boleh dikitar semula. Selanjutnya, kepentingan teknologi hijau terdiri daripada 4 kategori iaitu sosial, ekonomi, menjana tenaga dan memelihara dan memulihara. Dari segi sosial, kita dapat meningkatkan keselesaan serta meningkatkan kualiti hidup. Dari segi ekonomi, kita dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos operasi. Dari segi menjana tenaga, kita dapat menghasilkan tenaga alternatif dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Akhir sekali, memelihara dan memulihara, kita dapat meningkatkan kualiti air dan udara. Seterusnya, antara amanan teknologi hijau adalah penjimatan tenaga, bebas daripada asap rokok, mengamalkan penggunaan pengangkutan awam, mengutamakan penggunaan bahan mesra alam dan akhir sekali amalan 5R. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.